Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Dalila dan untuk pembentangan kali ini, kami akan membentangkan isu etika penggunaan sosial media. Sebagai pengenalan, media sosial adalah platform yang digunakan oleh orang ramai dan ia mempunyai banyak kebaikan. Namun, terdapat juga keburukan yang menimbulkan isu kepada pengguna. Selain itu, media sosial juga boleh disalahgunakan apabila ianya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana itu, isu terhadap etika penggunaan media sosial dibangkitkan bagi mencari cara penyelesaian, dan kami akan membincangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh pengguna dan cara untuk menyelesaikan isu-isu tersebut untuk pembentangan kali ini. Dengan itu saya akan memberi Terdapat pelbagai isu-isu dalam etika penggunaan media sosial. Antaranya ialah buli cyber. Isu buli bukanlah isu baru dalam masyarakat kita, namun buli cyber adalah gejala buli yang baru muncul hasil daripada ledakan teknologi masa kini. Berhadapan dengan kepesatan perkembangan teknologi, terdapat isu yang wujud dalam kalangan pengguna iaitu isu buli cyber. Buli cyber adalah satu bentuk gangguan yang melibatkan penggunaan kata-kata yang tidak sopan secara berulang. Buli cyber juga turut difahami sebagai satu amalan komunikasi melalui perantara teknologi yang bertujuan mengganggu, mengecam dan memalukan atau mengunggut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu ataupun perkongsian yang boleh merosakkan imej mangsa. Selain itu juga terdapat juga isu dalam kebebasan bersuara tanpa batas. Malaysia bukanlah mengamalkan sistem totalitarianism atau diktatorisme yang menafikan hak bersuara dan mengeluarkan pandangan. Setiap warga negara Malaysia diberi kebebasan bercakap dan bersuara, bahkan telah diperuntukkan dalam Perlembagan Persekutuan Perkara 10-1-A. Setiap warga negara Malaysia bebas mengemukakan pandangan dan idea selagi tidak menyentuh isu-isu sensitif yang telah dinyatakan oleh Parlimen dalam Perkara 10-4. Akan tetapi hak kebebasan yang bersyarat ini diabaikan sebahagian orang sehingga terbabas melanggar sempadan atau batasan agama, institusi beraja, perlembagaan negara serta sentimen masyarakat. Kebebasan bersuara tanpa batas di media sosial berpotensi merosakkan perpaduan rakyat, terutamanya apabila melibatkan sentimen agama atau bangsa. Orang ramai berani menyatakan pandangan sendiri dengan menggunakan perkataan-perkataan negatif yang tidak mengambil kira sentimen agama dan bangsa dalam konteks negara Malaysia. Seterusnya, isu penyebaran maklumat palsu. Melalui penggunaan media sosial juga, penyebaran maklumat tanpa batasan memberi satu identiti yang baru kepada internet, iaitu sebagai penyebaran maklumat dan palsu. Kemunculan pelbagai media sosial dan aplikasi membolehkan pengguna menghantar mesej secara percuma dan pantas. Ia juga memberi perubahan kaedah penerima dan penyebaran maklumat. Bagaimanapun, fungsi kemudahan dan kelebihan yang disediakan ini kerap kali disalahguna melalui penyebaran maklumat yang tidak sahih dan tidak berfaedah, termasuklah isu MH370, banjir di Pantai Timur dan kini isu pandemik COVID-19. Tindakan ini juga mampu mengundang fitnah kepada pelbagai pihak. Ini kerana ia merupakan satu tindakan yang boleh menjatuhkan dan menjejaskan reputasi seseorang melalui apa yang ditulis atau diperkatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Zazilah dan saya akan membentangkan tentang faktor-faktor wujudnya isu etika penggunaan sosial media, terutamanya dalam masalah penyebaran berita palsu. Statistik MCMC menunjukkan bahawa hampir 90% penduduk negara kita menggunakan sosial media. Ini menunjukkan bahawa negara kita hampir semua menggunakan sosial media. Sosial media juga ada bahannya. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, mengatakan bahawa sebanyak 197 kandungan yang dimuat naik dalam aplikasi sosial media telah diturunkan atau dipadamkan. Kerana apa? Kerana melanggar etika penggunaan sosial media. Bagi tempoh Januari sahaja pada tahun ini. Ditambahkan lagi oleh statistik daripada MCMC menunjukkan bahawa peningkatan lebih 60% pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan media sosial pada tahun 2020 sahaja. MCMC sendiri telah membawa sebanyak 48 kes pertuduhan di mahkamah akibat penyalahgunaan sosial media dalam Akta Komunikasi dan Digital. Akta Komunikasi dan Multimedia.
Ini jelas menunjukkan wujudnya ada masalah etika dalam negara kita menggunakan sosial media, sampaikan ada wujudnya kes-kes mahkamah, wujudnya tindakan kerajaan dalam mengangkat isu ini. Jadi apakah faktor-faktornya? Kerana masalah ini sangat serius. Kerana daripada masalah etika ini wujudnya masalah lain seperti pergaduhan, penipuan dan fitnah yang sangat memberikan kesan kepada maruah individu masing-masing. Jadi faktor yang pertama adalah ketiadaan literasi media dalam kalangan masyarakat. Daripada pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media daripada UiTM Rembau, dia mengatakan akibat daripada ketiadaan literasi media ini tidak mendapat membentuk disiplin diri dalam mengawal diri sendiri apabila menggunakan social media. Kerana apa? Literasi media ini sangat berkait rapat dengan etika. Kerana ketiadaan ilmu, orang itu tidak dapat membentuk disiplin diri tentang macam manakah dia ingin bertindak tanduk dalam satu perkara. Dan ini termasuk juga macam mana kita nak menggunakan social media. Orang itu kalau dia tiada ilmu macam mana nak gunakan suatu perkara, dia tidak akan menggunakan suatu perkara itu dengan betul. Jadi apabila orang itu tidak menggunakan suatu benda dengan betul, itu tidak memberikan apa-apa yang positif begitu menggunakan benda itu. Dan itu maksud juga dengan social media. Kalau orang tu tak tahu menggunakan social media dengan baik, dia akan menyalahgunakan. Dia ada kemungkinan untuk menyalahgunakan social media itu. Jadi apabila orang tu ada literasi media, dia sudah tahu apakah cara yang betul untuk menggunakan social media. Dia akan semak dahulu posting sebelum dia nak muat naik. Dia akan tengok dulu antara posting itu boleh atau tidak untuk kita muat naik dalam social media. Dan akibat kurangnya literasi media dalam kalangan masyarakat kita, wujudnya masalah etika penggunaan ini. Yang kedua adalah tiada mekanisme pengesahan maklumat dalam aplikasi. Dalam aplikasi social media, semua orang boleh nak muat naik apa sahaja tanpa semakan daripada aplikasi itu. Selepas muat naik, baru ada option untuk report posting itu. Jadi tindakan diambil adalah selepas dan bukan sebelum. Sepatutnya kena ada preventive measures, langkah-langkah pencegahan sebelum wujudnya penyebaran berita palsu. Tetapi benda ini tidak dilakukan oleh pihak aplikasi, membuatkan pengguna social media merasakan mereka boleh buat apa saja mereka nak. Dan ini mewujudkan masalah etika lah. Kerana mereka tak merasakan mereka bertanggungjawab. Mereka tiada tanggungjawab untuk memastikan perkara itu betul atau tidak dalam posting mereka. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kurang pelibatan kerajaan dalam mengekang isu ini. Tindakan kerajaan yang kurang memuaskan dalam mengekang kempen mengurangkan masalah etika ini jelas dilihat dengan kurangnya penyebaran kempen kesedaran dan juga kurangnya penguatkuasaan undang-undang yang lebih agresif dalam negara kita. Kerajaan penting untuk menggerakkan masyarakat. Tetapi kalau kerajaan itu tak berjaya bersama-sama memahami masalah masyarakat, jadi mereka tidak dapat melakukan kerja mereka dengan baik. MCMC ada melakukan panduan literasi media ini, modul panduan literasi media dan maklumat ini. Mereka ada melancarkan modul ini. Tetapi menjadi persoalan, berapa ramai yang tahu tentang modul ini? Tak ramai yang tahu. Dan benda ini berlaku sebab kurangnya penyebaran kesedaran tentang kita ada modul ini. Masyarakat boleh merujuk panduan ini untuk sebelum menggunakan social media yang lebih baik. Tetapi tak ramai yang tahu modul ini, dan literasi media pun tak dapat dipupuk dalam masyarakat, yang akhirnya wujud masalah etika di negara kita. Saya tutup pembentangan saya ini dan saya teruskan pembentangan ini dengan rakan sekumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, dan hari ini saya ingin membentangkan mengenai kesan pengabaian etika di media sosial. Menurut Siti Nasarah Ismail, pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Rembau, mendefinisikan ini sebagai satu kegagalan menggunakan aplikasi media sosial
secara lebih berhemah, beretika dan efektif. Menurut Suruhanjaya Komunikasi Media dan Multimedia SKMM pada tahun 2020 melaporkan bahawa 93.3% pengguna internet juga melayari media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Namun, peratusan yang tinggi tidak bermaksud setiap pengguna sedar akan etika penggunaan dan kesannya jika diabaikan. Buktinya, kerap kali berita yang tular di media sosial merupakan berita yang palsu. Kegairahan mengejar like dan share menyebabkan ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi orang pertama yang melaporkan sesuatu berita tanpa menyelidik dahulu status berita tersebut sama ada benar maupun palsu. Menurut Komunikasi dan Multimedia Malaysia, mereka menerima 3,285 aduan mengenai kandungan yang dianggap sebagai berita palsu dalam tempoh 2020 hingga 2022. Contoh yang paling terdekat adalah berkenaan dengan penularan COVID-19 dengan ramai yang mendakwa setengah bahan ataupun ramuan berupaya untuk mencegah penyakit tersebut walaupun tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, pengabaian etika menyebabkan keruntuhan moral di kalangan masyarakat. Statistik menunjukkan bahawa 80% daripada kanak-kanak umur 10 hingga 17 tahun terdedah dengan unsur pornografi yang terdapat di media sosial. Dan hal ini amat membimbangkan, terutama sekali bagi ibu bapa yang tidak mampu untuk memantau anak-anak mereka menggunakan internet. Selain itu, keruntuhan moral boleh menyebabkan berlakunya banyak jenayah. Malaysia merekodkan bahawa terdapat 20,000 kes jenayah cyber yang hilang pada tahun 2020 yang menyebabkan kerugian sebanyak 560 juta ringgit. Kebanyakan kes yang dikenapasti adalah disebabkan oleh penggodam yang mencuri maklumat pengguna di media sosial dan seterusnya menyebabkan mereka terdedah dengan skim penipuan seperti Macau scam dan Love scam yang mengambil kesempatan atas kelemahan mereka. Ini menunjukkan bahawa tanpa mematuhi etika, masyarakat cenderung untuk menyalahgunakan media sosial dan seterusnya menyebabkan jenayah dan perbuatan yang tidak bermoral berlaku secara berleluasa. Akhir sekali, pengabaian etika di media sosial akan menyebarkan lagi kes buli cyber. Menurut laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, buli cyber merupakan perbuatan yang berulang-ulang dengan tujuan menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan media sosial. Malaysia menduduki tempat kedua pada tahun 2020 untuk buli cyber di kalangan media. Menurut laporan daripada UNICEF, 28% daripada belia di Malaysia mengaku bahawa mereka telah menjadi mangsa buli cyber, dengan 43% daripada mereka mengalaminya secara dalam permainan dalam talian maupun di media sosial. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Syakir Firman bin Zaid Safari. Jalan penyelesaian bagi faktor-faktor isu etika penggunaan media sosial. Yang pertama, tingkatkan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan kempen kesedaran untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan yang bertanggungjawab. Yang kedua, implementasikan mekanisme pengesahan maklumat yang cekap seperti verifikasi sumber dan promosikan kesedaran mengenai bahaya penyebaran maklumat palsu. Dan yang ketiga, galakkan penglibatan kerajaan yang dengan mewujudkan dasar-dasar yang kukuh dan menguatkuasakan undang-undang yang relevan untuk mengawal isu etika dalam penggunaan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Abdul Jamil. Untuk kesimpulan, dalam meniti arus kemodenan ini, etika dalam penggunaan media sosial adalah penting untuk memastikan permasalahan seperti kekurangan media literasi dan penyebaran maklumat yang tidak sahih dapat dibanteras. Oleh itu, ia merupakan tanggungjawab semua pihak untuk memainkan peranan dalam penggunaan media sosial yang pragmatis.